Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini anda bersama kami dari kumpulan 1 yang terdiri daripada Nurul Hamiza, Nur Fahani, Siti Zulaika, Nur Alia, Nurul Hidayah Syahira, Nurul Adilah dan Muhammad. Tajuk berita utama pada hari ini adalah media sosial. Media sosial ini dikatakan punya pelbagai fungsi untuk semua lapisan masyarakat. Yang seiring dengan perkembangan teknologi terkini, menurut Sidik dan SIN 2016, media sosial adalah alat dan platform untuk membincangkan mengenai pendapat dan isu dan membolehkan pengguna bertukar atau berkongsi idea melalui rangkaian media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp dan banyak lagi. Media sosial ini juga merupakan medium yang melalaikan jika kita tidak menggunakannya dengan secara berhemah. Jelaslah bahawa penggunaan media sosial tanpa sepadan ini mempunyai kebaikan dan keburukannya yang tersendiri. Soalan kajian yang pertama ialah apakah kesan penggunaan media sosial kepada sistem kawalan negara? Yang kedua, bagaimanakah media sosial mempengaruhi diplomasi di peringkat global? Yang ketiga ialah apakah antara isu global yang sering berada di dalam media sosial? Yang keempat, apakah kebaikan yang sesebuah negara itu dapat daripada menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara luar? Dan yang kelima, bagaimanakah peranan teknologi dalam memberi ancaman sosial media dalam konteks pemerintahan kerajaan? Seterusnya, bagi metod atau kaedah kajian kami menggunakan pendekatan kualitatif. Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan maklumat secara terperinci berkaitan dengan pengalaman, kesedaran dan pengetahuan tentang konsep sosial media pada zaman sekarang. Data kualitatif yang digunakan oleh kumpulan kami adalah dalam bentuk pemerhatian dan analisis dokumen. Kaedah pemerhatian terdiri daripada pemerhatian secara terus dan pemerhatian secara penglibatan. Analisis dokumen pula adalah pecahan kaedah pengumpulan data penyelidikan daripada analisis kandungan yang merupakan huraian objektif terhadap mesej komunikasi yang dicetak, disiarkan atau digambarkan dengan memberi maklumat yang relevan pada isu dan masalah yang telah dikaji. Antara kebaikan penggunaan media massa adalah kita dapat mencari maklumat di hujung jari tanpa sepadan dunia. Hal ini dapat membantu kita mencari maklumat dengan mudah dan cepat. Selain itu juga kita dapat mencari kenalan lama yang terputus melalui platform Facebook. Melalui platform ini kita dapat mencari kenalan lama serta dapat menambahkan kenalan baru melalui platform ini tanpa sepadan dunia. Yang ketiga, kita dapat menyebarkan isu-isu semasa kepada masyarakat setempat. Contohnya isu Palestin. Melalui isu ini kita dapat membuka mata rakyat tentang keadaan yang terkini yang berlaku di Palestin. Yang keempat, kita dapat membantu para usahawan memasarkan barangan mereka ke luar negara, sekaligus dapat membantu mereka menambahkan pendapatan mereka serta menambahkan ilmu pengetahuan kepada mereka cara untuk mempromosikan barangan mereka ke luar negara. Dan akhir sekali, kita dapat menjadikan media sosial sebagai salah satu platform untuk menyampaikan berita kepada rakyat seperti berita online, berita harian. Melalui akaun yang terdapat di media sosial, ia dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan maklumat ataupun berita terkini melalui akaun rasmi yang terdapat di platform terkini seperti akaun berita Sina. Melalui berita ini, masyarakat dapat mencari maklumat ataupun isu-isu yang berlaku di serentak dunia. Pertama, budaya rangkaian yang disertai dengan media sosial sedikit sebanyak mengaburkan perbezaan kelas dan kewarganegaraan. Sebagai contoh, ISIS, kumpulan militer pengganas yang terkenal kerana membunuh berpuluh-puluh orang ramai. Jika bukan kerana sokongan ketara yang disediakan oleh Facebook, Google dan Twitter, ISIS tidak akan berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dan yang kedua adalah kebijakan media sosial mencabar kemampuan negara untuk melaksanakan sistem kawalan secara ketat seperti sebelumnya. Tidak seperti media tradisional yang lebih mudah dipatuhi atau disekat. Para aktivis dan penggerak mampu melepasi sekatan kerajaan dengan kemahiran teknologi yang dimiliki. Dan yang ketiga, melalui penggunaan media sosial dalam proses pilihan raya, konflik global dan politik melampau, diplomasi di seluruh dunia ini akan menjadi kurang pribadi dan terdedah kepada persepsi orang ramai. Dan yang keempat adalah peranan teknologi adalah sebagai pemangkin dalam mewujudkan pergerakan massa yang akhirnya mengakibatkan kejatuhan kepimpinan sesebuah kerajaan. Kesimpulannya, penggunaan media sosial adalah hak kebebasan masing-masing. Ini bermaksud setiap individu boleh menggunakan media sosial tanpa halangan daripada pihak lain. Seterusnya, menghadkan penggunaan media sosial terutamanya daripada pihak ibu bapa. Hal ini kerana banyak video-video yang telah dimuat naik dan ditayangkan daripada seluruh negara, terutamanya video-video yang berkaitan dengan kanak-kanak, kerana kanak-kanak selalu menonton video-video tersebut di YouTube. Seterusnya, memanfaatkan media sosial dengan cara yang betul, iaitu dengan mencari maklumat di media sosial. Seterusnya, menjadi individu yang tidak mudah menyebarkan berita palsu. Sebaiknya, berita atau maklumat yang diterima hendaklah sahih sebelum kita menyebarkan berita tersebut kepada pihak yang lain.
Oleh itu, kerajaan perlu memandang serius isu yang melibatkan penyebaran berita palsu agar tidak menimbulkan persalahfahaman dan prasangka buruk sehingga menyebabkan berlakunya perbalahan antara netizen-netizen media sosial di seluruh negara. Sekian, terima kasih.